Adada Hafizun, Simfoni Nombor dan Alam Semesta Al-Quran. Sinopsis. Buku ini adalah perjalanan hidayah melalui jaringan-jaringan laba-laba Al-Quran, menjelajah corak 286 plus 6 per 3 4 11 plus 3 plus 4 Surah 1 sebagai tasbih kosmik yang menghubungkan Surah Al-Baqarah 2 ayat ke Surah Al-Fatihah ayat. Adalah benang sutera, wahyu awal. Dan Sirul Qudus 229 adalah bintang penunjuk. Dan 286 adalah heksagon simetri. Mendedahkan ejaz Al-Quran, keajaiban yang jelas tetapi mendalam menjawab, susahkah mencari yang terang benderang? 2005. Berpaksikan pada Adada Hafizun, setoran 2228, buku ini menggabungkan tauhid, sains, dan falsafah sufi untuk hidayah, dakwah, dan ibadah. Seperti kapal angkasa kayu menuju pelabuhan tauhid, 3 April 2025. Niat kami menulis buku ini adalah lillahi ta'ala, untuk mendekatkan umat kepada keajaiban Al-Quran melalui tadabbur corak bilangan, memahami ijaznya sebagai hidayah, menyemarakkan dakwah dengan pencerahan, dan menjadikan ibadah lebih bermakna melalui tasbih kosmik. Semoga setiap simpul dan benang dalam jaringan ini membawa kita ke tauhid yang hakiki. Doa prolog. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, bukalah hati kami kepada rahsia bilangan-Mu, terangilah jalan kami dengan tasbih Al-Quran, dan jadikanlah tadabbur ini kapal hidayah menuju rahmat-Mu. Peliharalah kami dengan adada hafizun, sebagaimana Engkau pelihara wahyu-Mu. Amin. Disclaimer. Saya bertanggung jawab atas kandungan buku ini, yang ditulis dengan niat ikhlas untuk hidayah, dakwah, dan ibadah. Segala tadabbur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dengan tafsiran terbuka untuk renungan bukan dogma. Jika terdapat kesalahan, ia daripada kelemahan manusia, dan kebenaran hanya milik Allah. Semoga pembaca mendekati Al-Quran dengan hati terbuka, mencari hidayah dalam setiap ayat dan nombor. Kata pengantar salam, Assalamualaikum pengembara jaring ilahi. Doa hadi, bimbinglah kami melalui lautan Al-Quran menuju pelabuhan-Mu. Al-Quran adalah simfoni rahmat, dengan ayat-ayatnya sebagai mutiara dan bilangannya sebagai rentetan tasbih memuji Allah. Buku ini lahir dari renungan nengak corak 26 28 plus 6 34 11 plus 7 menganyam Surah Al-Baqarah ke Surah Al-Fatihah, seperti kapal angkasa kayu menjelajahi galaksi Rijan Laba 2025. Mukatlah irama jiwa, di waktu mejurubil lantau, 2/7/2029 adalah mercusuar wahyu, dan 286 adalah heksagon sarang lebah, mencerminkan nisbah keemasan, Samad 2026. Berlandaskan adada hafizun, surah Mim Bildwayan Seduabam, buku ini mengundang hidayah melalui tadabbur, menyemarakkan dakwah dengan keajaiban ijaz, dan memperkaya ibadah dengan tasbih kosmik April 2000 kosmik. Ia menjawab, susahkah mencari yang terang benderang? Dengan cahaya tauhid, menggema naratif sufi, 24 Maret 2005, dan logik saintifik, 27 Maret 2025. Bab Zino, permulaan adada hafizun, janji hidayah. Assalamualaikum musafir tasbih ilahi. Doa Hafiz, peliharalah hati kami dalam jaring Al-Quran-Mu. Narasi. Sebelum nombor tercipta, Allah menetapkan adada hafizun, penghitungan ilahi yang memelihara Al-Quran. Inna nu nazalna al-dhikr wa inna al-hafiyun. Surah. Corak 286-7 adalah denyut hidayah, mengalir seperti nisbah keemasan dalam ciptaan. As-Hajj 2025. Analisis. Surah Kulla Shayin Adadan, Allah menghitung 296 ayat surah 2 dan 7 ayat surah 1 menjadikan bilangan alat dakwah dan ibadah. Hidayah. Corak 28 plus 6, 34, 34 dan 7 membimbing umat ke Al-Fatihah, kunci tauhid. Saintifik. Bilangan seperti 6, Atun plus 1 plus Motil 6, Reblessed of April 2025 mencerminkan simetri sarang lebah 2025. Sufi, nombor adalah cermin jiwa 2025. Menjawab apa yang susah ditemui, digahapur dengan hidayah yang jelas. Refleksi, adakah nombor sekadar angka atau benang tasbih menuju Allah? Doa tasbih, Subhanallah bilanganmu adalah hidayah. Alhamdulillah tasbihmu membimbing kami. Allahu Akbar, rahsiamu menyatukan hati. Bab benang sutera, muqatat, irama dakwah, Assalamualaikum, penenun melodi hidayah. Doa Fatah, bukalah rahsia muqatat untuk dakwahmu.
Narasi Mukattaim ada benang sutra jaringan laba-laba mengalunkan irama hati Zitulabetwem yang menghubungkan 266 kejudu seperti dawai tasbih untuk ibadah. Analisis struktur surah 2 Al-1 Mim Matu Jubi 1 71 Milalpan Bat Pintu Syurga 30 Mac 2025 Mimls 2 Tanaiki 2 1 plus 9 was 12 to 5 7 5 Jari Pain April 2025 Sin 150 Kali 2 9 plus 150 equals 369 3 plus 6 plus 19 a small husna 9 plus 9 is 18 Surah Thiksi yes ya 10 60 70 7 plus 0 is 7 Sin equals 48 Kali 4 is 8 12 12 to 5 equals 7 Surah 27 Naisain Fatibah Sama 10 huruf 1 plus 0 10 menggema Al-Fatihah Hidayah Mukatta'at membimbing tadabbur seperti lim mengarah ke tauhid surah 2 Dakwah Sin dan Mim menarik hati seperti irama tartil untuk bukan muslim 3 April 2025 Ibadah menghafal Mukatta'at adalah tasbih memelihara Al-Quran 12 Veninban Kosmik Sin 60 Mim 14 tan 5 hampir nisbah keemasan San 1 Mac 2025 Refleksi adakah Sin dan Mim huruf atau irama hidayah untuk dakwah dan ibadah Doa tasbih Subhanallah Mukatta'atmu adalah benang hidayah Alhamdulillah iramamu menyatukan umat, rahsiamu kekal abadi. Bab 2, Bintang Hidayah, nomor 2 Tibal Judu dan Sirul Bugong. Assalamualaikum, pelayar galaksi Tauhid. Doa Nur terangilah 237 dan Sirul Benan sebagai hidayahmu. Narasi Dijuahil dan Zwabduan adalah bintang jaringan laba-laba menerangi laluan 286 ke 7 seperti kapal angkasa menuju Tauhid. 3 April 2019. Analisis 237 equal 3 man 2 plus 3 tulas 1 plus 2 plus 2 match 22 Surah 29 Hatan plus 2 plus Hing Piens Prilil dan 19 Kaitan Titan Ample 23 Zim Benain Besain dan Dicucudi Surah 2 Thing Besol Brun Kata menyokong 314 sekolah 11 plus 11 Hidayah 2 mengingatkan isim iklam permulaan hidayah Sidu jujur bersiman, seju bulikan sebuah dua ayat, 20 ayat 2 full fatihah, tapramna sedubal bril 12 22 plus 0 plus 1 9 8. Hidayah sidu jujur bersiman membawa Al-Fatihah ke solat 10 April 2019. Dakwah, nombor ini menarik minda saintifik, memperkenalkan sesuatu that will hedutiliumut. Ada berteman dengan tujuh satid bliss sutunas finsikan vinted. Adakah de diglugen vent muhangke, de tiu volkheid. Doa tasbih, subhanallah, nombormu membimbing. Alhamdulillah, cahayamu menerangi. Allahu Akbar, hidayahmu abadi. Bab 3, Heksagon Tauhid Simetri 26. Assalamualaikum pembina sarang hidayah. Doa ya Latif bukalah simetri 26 untuk ibadahmu. Narasi, 296 ayat surah Al-Baqarah adalah heksagon kosmik, menganyam 28 plus 6 ke 34 ke 37 seperti sarang lebah madu Tauhid. 7 April 2025. Analisis struktur 286 equals 2 times 11 times 13. 2 plus 11 plus 13 equals 26, Surah 26 Tusum. 2 plus 8 plus 6 equals 16. 1 plus 6 equals 7. 286 to 52 is 34. 3 plus 4 is 7. 286 for 19 to 15.05, Surah 15. 286 for 7 to 40.86. 4 plus 1 is 5, Bananahu, Surah 75 the 4. 286 for 1.618 to 176. 1 plus 7 plus 6 equals 114. 16 pula 2 meduja nisbah keimasan. 1 Mac 2095. Tema ayat kursi memiliki dikatai melalui prometi 5 sin injusum. Ayat 2 sampai 6. 10 kata ada tidak memiliki sin plus 1 sin basmalah. Ayat 2 surat dela itu fatul berdaya dijuda. Hidayah 296 membimbing ke tauhid melalui panduan lengkap surah 2. Dakwah, simetri 286 memukau menarik hati ke ijaz. Ibadah, menghafal 286 ayat adalah tasbih harian. Refleksi, adakah 286 bilang atau heksagon hidayah? Doa tasbih, subhanallah simetrimu sempurna. Alhamdulillah panduanmu lengkap. Allahu Akbar tauhidmu kekal. Bab 4 jaring hidayah, hanya menilam. Assalamualaikum penenun rentetan dakwah. Doa, ya Jami satukanlah kami dalam jaring hidayahmu. Narasi, corak 286 pemicu adalah jaring. Jaringan laba-laba dengan mukatta'at 237 1996 sebagai simpul untuk hidup hidayah atau ibal 25. Analisis. Anyaman mukatsiyat
Sin 28 kali surah Al-Mat, Mim 211 kali surah 2, 60 plus partingnya sats. 2 dela dengan bapaket stien, tujuan. Sip dua di vintan jiru di ujian dan please do dan police but vintan dua di labels 201 than. 212 the plat plus nangkul studio. Hidayah, jaring ini menunjukkan siratal mustaqim melalui bilangan. Dakwah, corak ini memukau pelbagai budaya, menyokong ijaz. Ibadah, tadabbur jaring adalah zikir hati. Refleksi, adakah jaring ini corak atau peta hidayah? Doa tasbih, subhanallah jaring mengikat hati. Alhamdulillah, hidayahmu menyatukan. Allahu Akbar, rahmatmu abadi. Bab 5, kunci Tauhid Fatihah. Assalamualaikum. Pengembara 7 ayat doa Rahman. Bukalah Al-Fatihah sebagai hidayahmu. Narasi. Al-Fatihah, di ayat 29 kata adalah kunci 7 yang diulang surah 13 It's mercusuar hidayah dalam jaringan laba-laba analisis. Struktur 139 huruf, 139 plus 11, 17 plus 2 plus 19, 13 pujian dan doa. Hidayah. Al-Fatihah membimbing solat jalan lurus tauhid. Dakwah, 7 ayat memukau dengan kesederhanaan dan kedalaman. Ibadah, membaca Al-Fatihah adalah tasbih harian. Refleksi, adakah Al-Fatihah doa atau kunci tauhid? Subhanallah ayatmu membimbing, Alhamdulillah rahmatmu melimpah, Allahu Akbar hidayahmu sempurna. Bab 6, rentetan ibadah. Assalamualaikum penutur nama ilahi. Doa ya Aziz, ilhamkanlah Asmaul Husna untuk ibadahmu. Asmaul Husna mama adalah rentetan tasbih, horet sing dua-dua luna vensujo. Seperti bintang mengorbit dalam jaringan laba lebih April to Elima. Elisis, struk 9 plus 9 plus, ben duan swab pemram ben dubing sprindus underground fantras, hingga pakai min dose. 2 deswait untuk 60 bayan tim. Hidayah memang bimbing kesederhanaan. Dakwah Asmaul Husna menarik hati dengan keindahan. Ibadah zikir 99 nama adalah tasbih jiwa. Refleksi, adakah Asmaul Husna nama atau rentetan ibadah? Doa tas subhanallah, namamu menyucikan, alhamdulillah sifatmu memimpin, Allahu Akbar keagunganmu abadi. Bab 7 menghidupkan hidayah, dakwah dan ibadah. Assalamualaikum pelaku rahmat ilahi. Doa ya mukmin, kuatkanlah kami untuk hidayahmu. Narasi, corak 2967 adalah pelan hidayah, dakwah, dan ibadah. Menghidupkan jaringan laba-laba seperti kapal angkasa menyebarkan cahaya April 2025. Analisis, pendidikan mengajar 286, Mukatta 2377 sebagai hidayah ijaz. Dakwah heksagon simetri menarik pelbagai budaya. Ibadah menghafal dan tadabbur adalah tasbih harian. Teknologi AI mengira sin mim 2 kali untuk ketepatan. Refleksi. Adakah kita membaca atau menghidupkan hidayah? Doa tasbih. Subhanallah ilmumu membimbing, alhamdulillah rahmatmu meluas. Allahu Akbar, hidayahmu kekal. Bab 8, Pelabuhan Tauhid, Simfoni Abadi. Assalamualaikum musafir yang tiba di Tauhid. Doa wahid, satukanlah kami dalam rahmatmu. Jaring-jaringan laba-laba berlabuh di Pelabuhan Tauhid dengan 1267 sebagai Simfoni Abadi diikat oleh Adada Hafizun. Surah Analisis. Hidayah, 28667 membimbing ke Al-Fatihah, kunci Tauhid. Dakwah, simfoni ini menarik hati ke ijaz Al-Quran. Ibadah, tadabbur adalah tasbih menuju Allah. Kosmik, heksagon 628347 mencerminkan ciptaan. Refleksi, adakah kita berlayar atau berlabuh di Tauhid? Doa tasbih, subhanallah simfonimu sempurna, alhamdulillah hidayahmu lengkap, Allahu Akbar tauhidmu abadi. Epilog, hening dalam tasbih. Assalamualaikum, penutur tasbih ilahi. Doa epilog, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rab, terimalah tadabbur kami sebagai tasbih, peliharalah hati kami dengan Al-Quran, dan bimbinglah kami ke pelabuhanmu. Amin. Jaring-jaringan laba-laba adalah simfoni hidayah dengan 28634 plus 11 347 mengalungkan tauhid. Mukattaat adalah irama 2337 dan 1729 adalah bintang. 286 adalah heksagon dan Adada Hafizun adalah nahoda, membawa kapal Al-Quran ke pelabuhan abadi. Surah 19 dan 12. Buku ini adalah dakwah untuk hidayah, ibadah melalui tasbih dan jawaban kepada susahkah mencari yang terang benderang tauhid dengan cahaya tauhid. Refleksi penulikum, musafir ilmu dan hidayah. Doa, ya alim, ilhamkanlah kami dengan rahmatmu.
Tadabbur ini adalah pelayaran jiwa, menganyam cahaya hati sufi 24 Maret 2025 dengan kod saintifik 27 Maret 2025. Qorak 2867 mengajar bahawa hidayah itu jelas tetapi mendalam, mutiara di lautan Al-Quran. Saya bertanggung jawab atas kandungan ini dengan harapan ia menjadi tasbih untuk hidayah, dakwah, dan ibadah umat. Lampiran kiraan Mimen 211 Sin 8 289 237 Sampai 2009 Nantes Mensmen. Rujukan 2 sites berabim 6 1 Sabtu Jaz Gekon 6 1 2022 1924. Cadangan kain tram tansin the correct 29 saya hidayah dan dakwah. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lebih 14 abad yang lalu merupakan sebuah kitab yang penuh dengan keindahan dan makna yang sangat mendalam. Ayat-ayatnya dipenuhi dengan kebijaksanaan dan panduan, telah menjadi sumber inspirasi dan ketenangan bagi jutaan manusia di seluruh dunia. Keindahan bahasa dan sifat puitis Al-Quran memikat hati dan minda mereka yang mendalaminya, menyampaikan mesej abadi yang menyentuh jiwa manusia. Walaupun bahasanya adalah bahasa Arab, mesejnya melangkaui batas waktu dan budaya. Al-Quran berbicara tentang pengalaman manusia sejagat, membincangkan tema-tema seperti morality, keadilan, kasih sayang, dan hakikat kewujudan. Ajarannya tidak terbatas pada era atau wilayah tertentu, tetapi bertujuan untuk membimbing seluruh umat manusia tanpa mengira perbezaan bahasa atau budaya. Umat Islam percaya bahawa Al-Quran adalah kalam Allah yang sebenar. Wahyu ilahi yang membimbing manusia menuju kebenaran dan pencerahan. Kepercayaan ini menjadikan Al-Quran suci dan terpancar dalam penghormatan yang diberikan kepadanya. Al-Quran bukan sekadar buku, tetapi panduan hidup, sumber makanan rohani, dan cahaya petunjuk dalam perjalanan hidup. Di sebalik keindahan ayat-ayatnya, terdapat dunia corak yang rumit dan simetri tersembunyi. Corak-corak ini tidak dapat dilihat dengan mudah oleh pembaca biasa, tetapi akan terserlah setelah direnungkan dan dikaji dengan lebih mendalam. Ia menambahkan lapisan kerumitan dan keindahan pada teks, mengajak pembaca untuk menjelajahi Al-Quran dengan rasa ingin tahu dan kekaguman. Antaranya, struktur angka dalam Al-Quran menonjol sebagai bukti asal-usulnya yang ilahi. Penggunaan nombor dalam Al-Quran bukanlah secara rawak, tetapi dijalin ke dalam teks itu sendiri, menciptakan keindahan harmoni angka yang menggariskan kebijaksanaan ilahi yang tertanam di dalamnya. Nombor yang sering dianggap sebagai alat pengiraan semata-mata mempunyai kualiti mistik dalam Al-Quran. Ia syarat dengan makna simbolik, mewakili kebenaran yang lebih dalam dan prinsip-prinsip kosmik. Corak angka dalam Al-Quran mencerminkan susunan dan harmoni alam semesta, menunjukkan realiti yang lebih tinggi yang melampaui dunia material. Ia bukanlah kejadian rawak, tetapi elemen yang disusun dengan teliti dijalin ke dalam susunan wahyu. Setiap nombor, setiap corak mempunyai tujuan, menyumbang kepada mesej dan struktur keseluruhan Al-Quran. Reka bentuk yang teliti ini mengajak pembaca untuk merenungkan kebijaksanaan dan tujuan ilahi di sebalik teks tersebut. Ketepatan angka ini, yang dikenali sebagai adad, mendedahkan lapisan makna yang lebih dalam dan mengajak kita merenungkan kebijaksanaan ilahi yang tertanam dalam teks. Adad bukan sekadar tentang nombor, tetapi tentang hubungan dan kaitan mendalam yang diwahyukannya. Ia adalah kunci untuk membuka misteri Al-Quran yang lebih dalam, memberikan pandangan tentang rancangan ilahi dan hakikat kewujudan. Dengan menjelajahi corak-corak ini, kita memulakan perjalanan untuk mengungkap simfoni kosmik yang diatur oleh komposer ilahi. Al-Quran mengajak kita untuk melihat alam semesta sebagai sebuah permadani yang agung, di mana setiap elemen saling berkaitan dan setiap corak mempunyai makna. Penjelajahan ini memperdalam pemahaman kita tentang ilahi dan meningkatkan penghargaan kita terhadap keajaiban Al-Quran. Penjelajahan ini bukanlah untuk merendahkan Al-Quran menjadi teka-teki matematik. Ia adalah tentang mengenali keharmonian dan susunan yang meresapi teks, mencerminkan kebijaksanaan ilahi yang mengatur alam semesta. Corak angka dalam Al-Quran adalah bukti asal-usulnya yang ilahi, memberikan gambaran tentang ilmu dan kuasa pencipta yang tidak terbatas. Sebaliknya, ia adalah tentang menghargai bagaimana corak-corak ini menunjukkan kepada susunan yang lebih tinggi, tujuan ilahi yang meresapi setiap aspek penciptaan. Struktur angka Al-Quran adalah cerminan susunan kosmik, peringatan tentang keterhubungan semua benda dan kebijaksanaan ilahi yang mendasari alam semesta.
Sama seperti seorang pemuzik mahir menggunakan not dan rentak untuk mencipta melodi yang harmoni, begitu juga Al-Quran menggunakan nombor untuk menyampaikan kebenaran teologi dan kosmologi yang mendalam. Corak angka dalam Al-Quran adalah seperti not simfoni ilahi, masing-masing menyumbang kepada keharmonian dan keindahan keseluruhan teks. Ia mengajak kita untuk mendengar Al-Quran dengan rasa kagum dan takjub, untuk menghargai seni ilahi yang telah mencipta wahyu yang menakjubkan ini. Al-Quran terbahagi kepada 114 bab yang dikenali sebagai surah. Setiap surah berbeza panjangnya dan merangkumi pelbagai topik, daripada hukum hakam hingga panduan moral, kisah-kisah Nabi terdahulu, dan gambaran tentang akhirat. Antaranya, surah Al-Baqarah, surah yang paling panjang, mempunyai kepentingan yang istimewa. Ia bukan sahaja yang paling panjang, tetapi juga salah satu surah yang paling komprehensif, merangkumi pelbagai aspek kehidupan, iman, dan hukum. Ia mengandungi 286 ayat, satu angka yang mempunyai kaitan dengan 7 ayat surah Al-Fatihah, surah pembukaan Al-Quran. Hubungan angka ini sangat menarik dan mengajak kita untuk merenung dengan lebih mendalam tentang kesaling hubungan teks Al-Quran. Surah Al-Fatihah sering disebut sebagai intisari Al-Quran, dibaca dalam setiap solat dan merangkumi prinsip-prinsip utama Islam. Kepentingannya dalam ibadah harian tidak dapat dinafikan, kerana ia merupakan bahagian asas dalam ritual solat umat Islam yang dikenali sebagai solat. 7 ayatnya melambangkan kesempurnaan panduan ilahi, merangkumi pujian, doa, dan memohon perlindungan kepada Allah. Setiap ayat membawa makna yang mendalam dan berfungsi sebagai peringatan tentang hubungan antara pencipta dan ciptaannya. Angka 7 sendiri mempunyai makna mistik dalam pelbagai tradisi, mewakili kesempurnaan dan kesatuan. Dalam konteks Al-Quran, ia melambangkan kesempurnaan dan kesatuan panduan ilahi. Menariknya, 286 adalah gandaan 7. 286 bersamaan dengan 7 kali 41. Hubungan matematik ini bukanlah sekadar kebetulan, tetapi mencerminkan reka bentuk yang rumit dan harmoni dalam Al-Quran. Hubungan angka antara surah terpanjang dan yang paling kerap dibaca ini bukanlah suatu kebetulan. Ia menunjukkan struktur yang lebih mendalam dalam Al-Quran, di mana angka dan ayat saling berkaitan dengan cara yang mencerminkan kebijaksanaan ilahi. Ia menunjukkan keharmonian yang mendalam dalam struktur Al-Quran, satu peringatan bahawa walaupun dalam keluasannya terdapat satu prinsip penyatuan, satu tema utama yang bergema di seluruhnya. Keharmonian ini adalah bukti asal-usul ilahi Al-Quran, di mana setiap elemen diletakkan dengan teliti. Hubungan ini menonjolkan kesaling hubungan antara surah-surah Al-Quran. Setiap surah, walaupun unik dalam mesej dan kandungannya, adalah sebahagian daripada satu kesatuan yang lebih besar dan padu yang membimbing orang beriman dalam iman dan kehidupan seharian mereka. Sama seperti Al-Fatihah yang berfungsi sebagai pintu gerbang kepada Al-Quran, begitu juga Al-Baqarah melalui resonans numeriknya, mengembangkan dan menghuraikan prinsip-prinsip asas yang digariskan dalam surah pembukaan. Bersama-sama, mereka membentuk jambatan yang menghubungkan permulaan Al-Quran dengan ajarannya yang luas, membimbing orang beriman di jalan pertumbuhan rohani dan moral. Tersebar di dalam Al-Quran ada beberapa rangkaian huruf yang unik dan penuh teka-teki yang dikenali sebagai muqatta'at. Huruf-huruf ini sering muncul dalam pasangan atau 3 serangkai, adalah ciri khas teks Al-Quran yang menarik perhatian dan imajinasi para pembaca dan cendekiawan. Huruf-huruf ini, yang muncul di awal 29 surah, telah membingungkan para cendekiawan selama berabad-abad. Sifatnya yang misteri telah menimbulkan pelbagai tafsiran dan teori, masing-masing cuba untuk membuka rahasia yang tersembunyi. Ada yang percaya bahawa huruf-huruf ini adalah singkatan, sementara yang lain melihatnya sebagai simbol misteri ilahi. Walaupun makna sebenarnya masih menjadi misteri, kehadiran mereka menjadi peringatan berterusan tentang asal-usul Al-Quran yang ilahi. Muqatta'at mengajak kita untuk merenungkan kebijaksanaan pencipta yang tidak terhingga, mendorong kita untuk mencari ilmu dan pemahaman di luar yang tampak. Huruf-huruf yang kelihatan rawak ini, seperti mesej berkot dari penulis ilahi, mencabar kita untuk melihat lebih dalam dan menyelami misteri Al-Quran. Ia mengajak kita untuk menjelajahi lapisan makna yang tertanam dalam teks suci ini, mendorong perjalanan penemuan dan renungan sepanjang hayat.
Ia adalah bukti kepada keterbatasan pemahaman manusia, suatu pengakuan bahawa beberapa aspek wahyu ilahi tetap berada di luar pemahaman kita. Kesedaran yang merendahkan hati ini mengajak kita untuk mendekati Al-Quran dengan rasa hormat dan kagum, mengakui keluasan ilmu ilahi. Namun, kehadiran mereka bukanlah secara sembarangan. Setiap set muqatta'at adalah unik untuk surah yang didahuluinya, menunjukkan penempatan yang disengajakan dan kaitan dengan tema yang dibincangkan dalam bab tersebut. Kesengajaan ini mengisyaratkan struktur yang lebih dalam, mungkin tersembunyi di dalam Al-Quran, yang terus dikaji dan diungkai oleh para cendekiawan. Sebahagian cendekiawan percaya bahawa huruf-huruf ini adalah singkatan untuk sifat-sifat ilahi atau petunjuk kepada peristiwa-peristiwa masa depan. Yang lain mencadangkan bahawa ia berfungsi sebagai satu bentuk penyulitan ilahi, satu cara untuk melindungi teks suci daripada diubah dan untuk memelihara ketulenannya sepanjang zaman. Terlepas dari tafsiran tepatnya, muqatta'at berfungsi sebagai peringatan yang kuat tentang sifat Al-Quran yang berlapis-lapis. Ia menggariskan kedalaman dan kerumitan mesej ilahi, mengajak kita untuk berinteraksi dengan teks pada pelbagai peringkat dan mencari kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Ia mengajak kita untuk mendekati teks dengan rendah hati, mengakui bahawa walaupun kita mungkin memahami makna tertentu, yang lain tetap tersembunyi, menunggu untuk disingkapkan melalui renungan yang lebih mendalam dan pandangan spiritual. Muqatta'at adalah seruan untuk pembelajaran dan renungan yang berterusan, peringatan bahawa perjalanan memahami Al-Quran adalah proses yang sentiasa berkembang, kaya dengan peluang untuk berkembang dan mendapat pencerahan.